Selalunya orang yang hidup dengan salah satu ada lifestyle dia, cara hidup dia, dia tak boleh campur dengan cara hidup orang lain. Jadi kalau dah Islam, ikut cara Islam ni, dia tak boleh hidup cara yang bukan Islam lah. Tak mau lah, tak mau dah. Kalau masih boleh hidup cara bukan Islam tu, ada benda yang tak kena tu, ada fahaman yang tak betul lagi lah dalam cara kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita ni, kalau kita dah betul-betul nak ikut Islam, habis makan, minum, kita punya makanan diolah oleh siapa, yang tu pun kita bicara tu. Pasal apa? Pasal kita tak nak lah benda-benda yang dibuat dan diolah orang kafir ni. Sos ke, kicap ke, apa perencah-perencah ke apa ke, agak-agak gamak ke makan apa, sebut kari apa tu, ala gapa. Allah dengar pun kemana tekak lah. Sebut kari ala gapa, cap mata. Makan mihun, Nabi mihun tulis bungkus pun tulis siap, kita nak baca pun tak boleh. Cap cabai tapi dia punya kilang yang tahu fu. Kilang apa? Kilang yang wa tak tahu. Kalau orang beriman ni tak mau ni tu dia. Begitu. Kalau boleh lagi ada selera tu, ada benda tak kena. Maksudnya ada benda kita tak faham betul lah. Ada benda yang tak faham betul. Hatta kalau ada benda satu masa dulu kita makan lazat kali pun, tengok ada babi katalah itu, agak anak. Pasal apa? Ada orang kata macam ni, oh takkanlah satu benda yang cukup melazatkan ni kita nak tinggal dengan makan dia semata-mata ada orang kata dia ada babi. Dah memang babi. Kalau takat orang kata tu lah, tapi dah memang dibuktikan ada DNA babi kan. Memang DNA babi pun babi, memang babi. Tinggal lah. Apatah lagi nama kilang pun tak ada bunyi Melayu sikit pun. Apa? Yo yap sayang. Lamson kan. Saja saya bunyi selang-selang Cina sikit kan. Takkan gamak kita kan nak makan benda-benda macam tu. Itu gak pakai. Tadi nak sebut tu lifestyle Muslim lah. Jadi atas kata nama lifestyle Muslim ni dah kita kata Allah Tuhan kita, Nabi kita Nabi Muhammad, takkan tak solat. Yang itulah. Satu kita belajar ni bab nak bicara ahkam solat. Macam mana pun nak solat mesti ikut SOP yang Rasulullah ajar solat, yang ulama ambil faham macam mana tunjuk ajar yang telah diberi oleh Rasulullah, dan atas kita ambil atas fiqh mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih ni, kita kena belajar disiplin ikut fiqh mazhab Syafi'i lah. Pasal apa? Kita tak pandai nak ambil faham Quran sendiri, hadis sendiri. Kalau ambil pun lagi tak kena gaya sesat. Pasal kita bukan pakar. Bab kesihatan nak cucuk vaksin pun nak sebut pakar kan. Takkan pekah kita nak buat sendiri. Tapi zaman lah ni berapa ramai orang satu masa satu bab vaksin macam ni disebut, kita ambil nasihat pakar. Tapi bila bab agama, dia orang agama, tapi tengok macam dia tak pakar, tapi buat hukum kelakar. Apa dia? Covid boleh pula mayat yang mati tak payah mandikan dia, buku dengan plastik, tayamum atas plastik. Mufti Pasir Pendengung pun setuju waktu tu. Bingung tu. Dia kata tak kena. Tak betul. Saya sebut selalu dah bapak tu kan. Itu antara benda-benda yang saya terbuku di hati lah. Pasal tak ada ke orang bijak pandai nak komen sikit pun. Tengok tak ada pun. Memang tak ada pun. Saya tak pernah tengok lagi komen dia orang tak puas hati ke apa. Bahkan semua macam lembu cucuk hidung yang ikut bengong macam tu. Tak tahu saya pasal apa jadi bengong macam tu kan. Nak kata teruk sangat apa kena coronavirus ni. Kalau kata air najis apa nak basuhan mandi dia tu nanti takut berjangkit apa. Oh, kalau gitu orang coronavirus tak boleh mandi tau. Tapi cakap mandi elok je. Tak ada orang yang anggap air itu sebagai air cemar masalah, kena tanam air itu pasal nanti ada jangkitan virus kuman. Tak ada pun. Jadi maksudnya mana boleh ada mayat yang tak dimandikan.
Mana boleh? Mana boleh? Tapi ada orang lifestyle dia boleh terima pandangan-pandangan orang kafir, bohpi bahasa gitu, yang menganggap dia sebagai pandemik lah apalah, tapi tengok tak ada rupa pandemik pun, sanggup kata darurat sedangkan tak nampak rupa darurat apa pun. Sikit macam tu bahasa. Semak dia elok. Pasal dia ada bab fik yang kita kena faham, baru kita boleh nak bagi hukum. Hukum tu betul tak betul. Kalau dulu dah tersilap pun, sekarang ni dah ternyata apa yang nyata. Misalnya dalam isu-isu vaksin ni contoh, takkan nak pakai kita punya dah tersilap hukum hakam yang lama. Katalah satu masa dulu mula-mula tak kenal vaksin macam mana, tak kenal coronavirus macam mana, keluarlah satu hukum macam ni. Sekarang tengok macam ada benda tak kena je, macam tipu je, macam ada game je, yang itulah bahasanya. Takkan pakai fatwa lama, takkan tak ada akal kot. Takkan apa yang dia keluar tu seolah-olah dia dah mandatory, tak boleh diubah langsung. Sedangkan hukum hakam syarak yang dah tetap, mesti misalnya mayat mesti dimandikan, mana boleh bungkus plastik, tayamum atau plastik, mana boleh, yang tu dia boleh tukar, sedangkan tu hukum asal. Kenapa pula hukum-hukum coronavirus ni dah keluar satu hukum, saya tengok tak relevan langsung untuk dipakai, apatah lagi nak kata wajibkan virus, pasal yang kena mati dengan sebab vaksin dia berapa ramai, takkan nak wajibkan vaksin. Tak nak kata harus pun sebenarnya tak boleh, apatah lagi nyata ada babi, ada virus sel daripada monyet, takkan nak kata halal lagi. Sikit masa, apatah lagi ada bunyi nanoteknologi. Kalau dia hidup nanti dia punya rangkaian 5G tu, tengok macam mana rupanya. Tunggu je lah, kita dalam proses uji kaji tunggu je lah, takkan nak pakai fatwa lama lagi. Kalau nak fatwa silap, ubahlah. Mana orang-orang yang bertanggungjawab dengan agama ni? Takkan jadi bodoh gitu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Pergi pagi dengan ngamuk ni pasal apa ni? Pasal nak cerita hukum. Pasal kita bila tak ada hukum hakam, kita tak faham, kita tak tahu kenapa ada orang faham ni dia akan pertikaikan apa hukum hakam yang ada tu. Orang yang berani pertikai ni ialah orang yang memang reti hukum hakam yang asal, apa sepatutnya hukum tu dipakai dan apa yang tak boleh dipakai. Satu, dia berani kelahi. Orang tak kalau orang tak berani tak tahu hukum hakam tu, tak ada berani dia kelahi je. Kalau ada berani pun pasal bodoh. Bohpi sebut itu. Macam Wahabi duk kata bid'ah tu. Agak-agak dia pakar hukum hakam ke? Tak, pasal bodoh dia tu. Pasal bodoh dia tu, satu dia kata bid'ah. Kita duk mengaji, ulama duk sebut, mana ada benda-benda yang dia kata bid'ah tu disebut oleh ulama sebagai bid'ah. Tapi bid'ah bukan hukum, bid'ah dia satu istilah, benda yang tak ada zaman Nabi. Tapi nak hukum dia, mana ada hukum bid'ah. Dia ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Syarak mesti 5 hukum tu. Berpaksikan 5 hukum. Takkan hukum dia bid'ah. Hukum dia bid'ah. Mana ada hukum bid'ah? Bid'ah ni dia bukan satu hukum khas untuk bagi keputusan dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Bid'ah tu hukum apa? Baru boleh bicara situ. Bid'ah ni bukan satu persiapan. Bid'ah sesat. Ulama dah bicara lama lah. Bila sebut bid'ah, dia mesti ada 5 hukum kan? Buat ma'at tafiz bid'ah. Zaman Nabi ada ma'at tafiz. Itu nak hukum apa? Ma'at tafiz bid'ah. Baik bid'ah. Apa hukum ma'at tafiz tu? Fardu ain tu. Fardu kifayah. Kenapa nak fardu kifayah? Main hukum mana ke bid'ah zaman Nabi tak ada? Zaman Nabi tak ada lah. Zaman tak ada. Tak seperti tak ada zaman Nabi jadi sesat. Panjang tu saya sebut tu. Saja nak sebut hukum hakam. Kalau Wahabi disebut, berani sebut benda tu bid'ah, bukan masalah dia betul, tapi pasal bengong dia tu. Dan confident dia atas bengong. Dia bodoh tapi bodoh confident. Bohpi bahasa gitu. Mana orang cakap macam tu pun bahasa istilah kat Wahabi ni. Dia bodoh tapi confident. Jawab confident. Bagi hukum confident. Dan di atas konfidensi dia tu nampak bodoh dia tu. Sikit tu. Kekasih
dambaan